الحمد لله القائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada seluruh hadirin sekalian, marilah sama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan suruhannya serta menjauhi segala larangannya dan juga tegahannya. Semoga dengan demikian kita sentiasa mendapat kasih dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk kepentingan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah sumber wahyu yang saling melengkapi antara satu sama lain. Al-Quran berfungsi sebagai kitab yang menjelaskan ajaran agama secara umum, sementara hadis Nabi SAW pula berperanan memperincikan ajaran-ajaran umum berkenaan supaya ia dapat diamalkan. Sebagai contoh, Al-Quran telah memerintahkan umat Islam agar menunaikan salat dan mengeluarkan zakat, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat serta rukuklah kamu berjamaah bersama orang-orang yang rukuk. Namun ayat ini hanya menjelaskan perintah salat dan zakat secara umum dan tidak memperincikan hal-hal lain yang berkaitan. Maka di sinilah datangnya peranan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperincikan jenis-jenis salat yang wajib dan yang sunat, menjelaskan waktu salat dan bilangan rakaat, mengajar bacaan-bacaan tertentu ketika berdiri, rukuk, i'tidal, duduk dan sujud, menguraikan syarat-syarat sah salat, perkara-perkara yang membatalkan salat dan sebagainya. Demikian juga dalam ibadah zakat, hadis-hadis Nabi berfungsi menghuraikan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, menjelaskan kadar minimum yang menjadikan sesuatu harta itu wajib dizakatkan, memperincikan kadar-kadar zakat seperti 2.5%, 1/10, 1/20 dan sebagainya dari harta-harta tertentu. Semua perincian ini tidak akan diketahui seandainya tidak ada hadis Nabi SAW yang memberikan penjelasan lanjut. Atas sebab inilah Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala menegaskan bahawa kitab Al-Quran sentiasa memerlukan penjelasan agama daripada hadis Nabi SAW. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawa sunnah-sunnah Nabi SAW berfungsi sebagai penjelas dan pentafsir kepada ayat-ayat Al-Quran yang umum. Tanpa hadis Nabi SAW, banyak ajaran agama tidak dapat dipahami dan dilaksanakan dengan betul. Maka malah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ar-Risalah juga berkata, seandainya tidak ada keterangan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kita tentu tidak tahu bagaimana melaksanakan sesuatu ibadah itu. Justru mengikut hadis-hadis Nabi SAW hakikatnya adalah mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Sesiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah juga. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, para ulama telah menjelaskan bahawa hubungan hadis dengan Al-Quran berlaku dalam 3 bentuk. Pertama, hadis
Nabi SAW berperanan sebagai mengukuhkan perkara-perkara yang sudah ada dalam Al-Quran, seperti kewajipan mempercayai rukun iman, larangan mensyirikkan Allah, kewajipan menunaikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji, tegahan menderhaka kepada kedua ibu bapa, keharusan menjual beli dan sebagainya. Pengulangan isu yang sama di dalam hadis Nabi adalah sebagai pengukuhan terhadap apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi SAW berfungsi memperincikan ayat-ayat Al-Quran yang umum dan yang mutlak, seperti menghuraikan kaifiyah, tata cara melaksanakan salat, berpuasa, berzakat, menjelaskan jenis jual beli yang dibenarkan dan yang diharamkan, menghuraikan bentuk-bentuk riba dan seumpamanya. Perkara-perkara seumpama ini tidak akan dapat dipahami melainkan dengan merujuk kepada huraian dan hadis-hadisnya. Ketiga, Nabi SAW menjelaskan perkara-perkara yang tidak pernah disebut oleh Al-Quran, sama ada dalam bentuk mewajibkan, mengharamkan atau mengharuskan sesuatu perkara, seperti mengharamkan pakaian emas dan sutera kepada kaum lelaki, menegah memakan haiwan-haiwan yang bertaring dan berkuku tajam, keharusan kontrak perniagaan tertentu seperti kontrak pelaburan, perkongsian untung rugi dan sebagainya. Perkara-perkara ini tidak disentuh di dalam Al-Quran, namun hadis-hadis Nabi SAW berperanan memberikan maklumat tambahan kepada manusia. Ketiga-tiga hubungan ini menunjukkan bahawa betapa umat Islam wajib memahami agama Islam melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun golongan yang menolak hadis berpendapat cukuplah Al-Quran sebagai rujukan dan tidak perlu ditokok tambah lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Golongan ini sebenarnya persis seperti mana yang telah dikhabarkan kepada kita tentang kemunculannya melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, janganlah sesekali kamu temui seseorang daripada kamu yang sedang bersandar di atas sofanya, kemudian datang satu perkara daripada urusanku, sama ada perkara itu aku suruh atau aku yang larang, namun dia berkata, aku tidak tahu. Apa yang kami tahu dalam kitabullah sahaja yang kami ikut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan juga Ibn Majah rahimallahu ta'ala jami'an. Sedangkan mengambil hadis dalam beragama bukanlah bererti kita mengenepikan ajaran Al-Quran, malah merujuk kepada hadis dan sunnah Nabi SAW itu adalah sebahagian daripada suruhan Al-Quran. Lihatlah bagaimana Al-Quran sendiri telah memerintahkan kita supaya mentaati Rasulullah SAW dalam suruhan dan tegahannya. Menerusi surah Al-Hasyr ayat 7 seperti mana yang disebutkan pada awal khutbah ini, yang bermaksud, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu hendaklah kamu terima dan amalkan, dan apa jua yang ditegahnya kepada kamu hendaklah kamu patuhi larangannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beratlah azab seksanya. Justru umat Islam tidak boleh mengasingkan hadis daripada Al-Quran, kerana ia akan menimbulkan salah faham dan kesesatan dalam beragama. Secara logiknya, jika hadis Nabi ditolak dan tidak diamalkan, bagaimana kita hendak mendirikan salat? Bagaimana kita nak mendirikan salat dengan betul? Bagaimana cara kita nak berpuasa? Harta apakah yang wajib dizakatkan? Bagaimana proses ibadah haji dilakukan? Apakah ciri-ciri halal dan haram dalam jual beli dan sebagainya? Separuh dari ajaran agama ini tidak dapat dilaksanakan jika hadis Nabi ditolak ke tepi. Demikian pentingnya hadis Nabi SAW dalam beragama. Tanpa hadis, tentunya umat Islam tidak akan mampu melaksanakan amalan-amalan agama. Barangkali setiap orang akan melaksanakan ajaran agama mengikut selera dan kepahaman mereka sendiri. Ini akan menyebabkan agama Islam dilihat sebagai cacat merbah dan tidak bersistematik. Justru bagi membetulkan asas dalam agama, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan bersama. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sesungguhnya aku meninggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Hakim. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah ini terdapat beberapa kesimpulan dan pengajaran yang boleh kita fikir dan renungkan. Yang pertama, umat Islam wajib memahami bahawa ajaran agama Islam hanya dapat dilaksanakan dengan betul apabila kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, umat Islam mestilah menolak golongan anti hadis, golongan yang mempertikaikan keperluan hadis, dan golongan yang berpahaman liberal, sekular dan sebagainya. Yang ketiga, umat Islam wajib menyadari bahawa menolak hadis dalam beragama akan menyebabkan ketimpangan dalam amalan, kesesatan dalam memahami ajaran Islam, dan menyebabkan amalan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah itu di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar, iaitu dari majlis Nabi secara berselindung dan bersembunyi. Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana dan ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah An-Nur ayat 63. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.